Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Di muka surat 35. Au bit tab'i. Artinya atau dengan tabiat, yakni hakikat dan zat. Makna bahawa terbit sesuatu yang lain dengan zatnya dan hakikatnya daripada bahawa tiada baginya iradat. Terhenti ia atas ada syarat dan nafi mani'. Dan bermula misal yang demikian itu pada segala orang yang berkata dengan i'tiqad yang fasid itu seperti pada api, maka bahawasanya ia berbekas pada mereka itu pada menghanguskan dengan tabiatnya, yakni zatnya, dengan makna bahawasanya ia menjadikan hangus dengan sendirinya. Tetapi ketika ada syarat iaitu bersentuh dan nafi mani' iaitu basah, maka perbezaan antara ta'lil dan tabak, bahwasanya ta'lil itu tiada terhenti atas ada syarat dan nafi mani', bersalahan tabak ataupun tabiat, maka bahwasanya ia terhenti atas demikian itu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata, masih dipanjangkan umur kita, boleh ada dalam alam semesta. Alhamdulillah. Syukur diberi kita Islam melalui mak ayah kita. Dan dengan Islam itu diberi lagi dengan limpah kurnia dia, ada hati dan perasaan kita dengan agama Islam ni. Apatah lagi diberi kita ada hati dan perasaan dengan Allah, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan hati kita hidup untuk mengenal dia, untuk perasaan yang ke dia, yang dialah jadikan kita, dan kita ni makhluk dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita akal yang sempurna. Dengan akal tu boleh mengenal dia, cam dia, sentiasa mentauhidkan dia, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan dan mensabitkan dia sifat kesempurnaan. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, boleh berada dalam majlis yang sangat mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif au bit tabai, kita nak sambung masih dalam bab nak menghuraikan sifat mustahil pada Allah Taala, lawan bagi iradah. Allah mesti setiap apa yang berlaku atas muka bumi semua kehendak dia. Dasar yang cukup besar untuk kita nak faham. Jadi faham tu bila Allah buat dengan kehendak dia, baik buruk, Islam kafir, senang susah, sihat sakit, semua datang daripada dia. Semua sabit, azali lagi, ilmu dia, iradah dia, dengan mana takhsis dia. Apa dia nampak pada makhluk semua dah tertera
dalam ilmu dia semua telah tertentu dalam iradah dia. Jadi tidak ada apa yang sedang berlaku, telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku di luar daripada skop iradah dia dan ilmu dia. Subhanallah, takkan ada gitu. Jadi di atas makna itu mustahil Allah Ta'ala buat dengan tak ada iradah. Sama ada dengan makna lupa, lalai, lali, ataupun dengan istilahnya digagahi, ada sesuatu kuasa yang memaksa dia, yang menekan dia, yang menyebabkan dia terpaksa berbuat demikian. Subhanallah. Ataupun yang terdekat kita bicara adalah berlaku sesuatu pada makhluk ni dengan taklil. Mengapa kita bicara lepas? Mustahil, kerana setiap apa dalam alam ni dan sistem dan peraturan yang dilihat, bukan alam semula jadi yang buat sistem tu, bukan sabab musabab yang buat semua tu, bahkan Allah dengan tentunya, dengan sendirinya, dengan zatnya, dengan pastinya, dengan ilmu dia, dengan takhsis dia, dia menjadikan segala alam dan peraturan-peraturannya ni dengan peraturan yang sangat sempurna. Sempurna tak sempurna tu sehingga ada orang yang sesat sampai kata semua ni nature. Sesat dia sampai tekak tu. Dan kita semua ni alam semula jadi. Dia tak boleh nak perasan mesti ada pencipta yang menjadikan dia. Pasal nampak tu macam yang ni kerana ni, kerana ni, kerana ni, kerana ni. Dia macam satu sistem yang berputar balik, saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Yang inilah mereka membahasakan dia nature, naturally happen like this, kan? Dia tukuk bahasa putihnya. Kita secara semula jadi begini. Kaedah kita bukan semula jadi, tapi semua perkara Allah Ta'ala hari jadi. Kita dah sebut banyak perkara, kan? Kalau contoh api itu terbakar tu pun mana terbakar, mana hangus, mana jadi abu, mana jadi monoksida, mana jadi dioksida. Daripada gas apa, bahan untuk bantu perbakaran, api nyalaan macam mana, dengan tempat tu jadi haba tu pula naik ke atas. Haba ke atas tu ada antaranya jelaga, ada ampayan dalam udara, kedepak kedebuk, segala-galanya adalah memang itu sistemnya Allah dengan ilmu dia dan iradah dia tentu jadikan satu persatu dengan apa pengetahuan yang insya-Allah kita semua boleh tahu, kan? Ataupun yang kita tak tahu, memang kena iktiraf dan mengaku bahawasanya tiada lain yang menentukan segala-gala apa alam semesta ni melainkan Allah. Itu mesti. Jadi mengiktikadkan dengan ilat-ilat ni, all of this is nature, punca nak jadi kufur, naudzubillah. Bahkan sekali lagi sebut, kita ni pun kalau tak belajar betul-betul dan kita tak ambil satu perhatian yang khas mengenai perbuatan Allah Ta'ala, siapa Allah, dan faham betul-betul makna la ilaha illallah ni, macam mana para ulama kita ajar. Kalau faham pun satu sudut, tapi hidup kita tak bertauhid. Pasal hidup kita, hati tak hidup untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk merasai dan sedar dengan sesedar-sedarnya bahawasanya Allah jua ilah. Tak ada siapa yang berkongsi dengan Allah Ta'ala dalam bab uluhiyah. Kita bicara dah lepas, atau kaedah kita bila sebut uluhiyah ni, dia ada 4 iktibar yang dibahas oleh ulama. 3 yang masuk kita dengar, zat, sifat, af'al. Macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala, yang kata Allah dia saja ada sifat uluhiyah, sedangkan zat ada 2, zat Allah, zat makhluk. Macam mana walaupun berlaku pada makhluk, mentauhidkan zat Allah Ta'ala, walaupun ada sifat pada makhluk, mentauhidkan sifat Allah Ta'ala, walaupun ada af'al pada makhluk, boleh mentauhidkan af'al Allah Ta'ala walaupun milik ada pada makhluk, boleh mensabitkan milik sempurna pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak faham tu, kita tak, istilahnya ilmu tak cukup lagi tu, untuk kita nak mengenal pasti kita ni di atas jalan ahli tauhid
ataupun ahli syirik yang tukut bahasa dia. Adakah kita memang benar-benar mewahdaniyahkan Allah Ta'ala yang menafikan kamu tasil, kamu pasil, itibar zat, sifat dan af'al. Khusus kita bicara ni af'al, bukan pandang pada sudut kudrat buat, tapi pandang pada sudut iradat. Sebab buat, alhamdulillah, pasti daripada Allah Ta'ala. Bahkan bila buat pasti daripada Allah Ta'ala, tentulah kehendak nak buat pun mesti pada Allah Ta'ala juga. Tak ada apa yang kita belajar ni melainkan semua nak rujuk ke Allah, 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 Allah. Jadi mesti hadam elok-elok apa penjelasan dia beri, khasnya bahasa-bahasa yang telah dipakai tu. Baik. Jadi mustahil lah yang lepas taklil. Yang ni dia sebut tabiat pula. Kita punya kelemahan selalu nak ambil faham makna dengan definisi ni. Yang lepas taklil, elat. Kata terjemah benar berkerana kan. Atau tani pula. Atau kata dia maksud tabi'i itu tabiat bahasa kita. Memang kita pun ambil tabiat tu daripada bahasa Arab. Cuma Melayu sebut tabiat. Tabiat. Dia jadi gitu kan. Kadang-kadang bahasa kampung sikit dah jadi bi'at lah. Ni. Bi'at dah ni. Ngaji tidur. Bi'at. Bi'at bunyi. Apa maksud bi'at? Tabiat. Dan Melayu kita ada takrif dia sendiri makna tabiat. Kita belajar Arab, khasnya kita belajar ilmu, mesti definisi setiap bab diingat. Baik, apa dia tabiat? Yang ni maksud tabiat ni hakikat dan zat. Hakikat dan zat. Macam mana maksud ni hakikat dan zat ni? Bahawa maknanya hakikat dan zat makna. Hakikat dan zat makna. Bahawa terbit sesuatu, maksud terbit ni hasil, terjadi sesuatu yang lain dengan zat, dengan sesuatu zat, dan hakikatnya, dan terbit sesuatu daripada hakikatnya, hakikat zat sesuatu. Jadi terbit sesuatu dengan sebab zat, ataupun terbit sesuatu daripada hakikat zat, daripada bahawa tiada baginya iradah. Jadi hasil sesuatu daripada zat, tapi hasil tu, hasil perbuatan tu bukan di atas iradah, bukan di atas kehendak. Terhenti ia atas ada syarat dan nafi mani'. Yang ni tabiat. Perhati tu, halus tu nak kena faham tu kan. Tengok contoh dia bagi rasanya senang. Boleh je bahas tu, tapi kalau kita bukan ahli dia tak ke mana. Satu bila bahas kitab ni, kadang risau je baca ke orang awam ni. Siapa? Nanti ada satu sikap apa dia? Pening aku dengar baca kitab. Takut tu lah. Satu saya baca suka kitab kecil-kecil, khasnya untuk orang awam. Biar dia baca mudah gitu ya, kita lah tolong syarah. Mu nak kata aku nak merempek abang kan, punya pasal mu. Tapi nak kata apa? Pasal baca kitab yang macam ni baru kitab istilahnya sederhana lah, bukan ada tinggi lagi. Mula saja tadi aku ingat nak mengaji, kau reti, rupanya kau tak reti. Payah agak takut-takut yang tu. Apatah lagi ada takut-takut, ada salah faham, ada salah sangka dengan ilmu yang sepatutnya dia kena belajar. Itu lagi masalah. Alhamdulillah. Minta mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, jangan jadi dalam kumpulan yang macam tu. Alhamdulillah. Jadi maksud tabiat ni terbit, maksudnya hasil sesuatu yang lain. Terbit tu dengan zat, dan hakikatnya hakikat zat, daripada bahawa tiada baginya iradat. Tapi terbit tu mereka bukan ada iradat daripada zat, bukan ada iradat daripada zat tersebut.
Cuma dia ada terhenti atas ada syarat dan nafi manik. Cuma nak bagi jadi benda ni mesti ada syarat dan ternafi manik. Kalau bab taklil lepas, dia tak ada masalah syarat manik, tak ada. Dia tak ada pun isu bab tu. Tapi taklil ni istilahnya jadi ni lazim benda tu hak nu ada. Dia ada laziman tanpa apa bahasa disebut tadi? Tanpa memandang syarat dan manik. Itu tabiat. Sorry, itu ilat. Tabiat mesti ada, jangan ternafi syarat dan mesti ada syarat dan jangan ternafi manik. Dan bermula misal dan macam tu. Contoh pada segala macam ni. Orang yang berkata dengan intikad yang fasid. Dia berkata segala orang yang berkata dengan intikad yang fasid. Jadi ramailah disebut ni kan. Segala orang yang faham intikad fasid, tak pernah belajar bab ketuhanan, tak pernah belajar khas atas kita bicara ni, lawan bagi kerahah. Allah mesti di atas kehendak dia berlaku satu. Tak ada satu yang berlaku tanpa kehendak dia. Tak ada sesuatu yang berlaku tanpa kehendak dia. Itu nak faham dasar dia. Jadi ramai orang duduk itikad dengan itikad yang fasid ni. Antara sebab jadi fasid apa? Tak mengaji. Jadi kalau tak mengaji, saya pernah mengaji, Tok Guru sebut macam ni. Kita kalau tak mengaji, bab amalan nampak rupa orang Islam, tapi itikad macam orang tak Islam, macam orang kafir. Pasal apa? Sama pegangan kita dengan makhluk. Tak ubah, saling tak tumpah dengan orang kafir. Sebiji sama. Bahkan tak kena gaya, walaupun kita orang Islam, kita berpegang dengan peraturan sabab-musabab orang Ta'ala buat ni, kadang lebih kuat daripada pegangan orang kafir sendiri terhadap sabab-musabab. Dengar lah. Pasal apa tu? Tak ada punca lain melainkan di atas jahilnya kita, tak beri masa kita untuk pergi belajar apa sepatutnya kena belajar. Itu bahaya jahil. Allah. Jadi antaranya seperti dia intikad macam ni, seperti pada api, maka bahawasanya ia, kalau satu orang yang memang tak mengaji belajar ni, dia akan kata api, dah api ya, berbekaslah pada mereka itu pada menghanguskan api. Takkan cucuh tak hangus. Cakap satu sudut, atas kita bicara ni menyebabkan jadi sesat, tak mana? Iktikad. Pasal belajar bab tauhid ni, besar kita nak tengok iktikad lah. Jadi iktikad walaupun disebut atas jalan sabab, dan memang dia faham itu adalah sabab semata, ditenggelamkan semua yang dilihat dengan mata, hanya isbat ke Allah Ta'ala semata. Oh, ni steady ya. Memang belajar kena sampai tahap macam tu, baru istilahnya sempurna iman. Boleh dapat kelepasan daripada api neraka dan dijamin pula kan. Kalau ada akidah kita yang belum murni menyelesaikan Allahu Rabbi, bukan sekadar sebut, tapi memang kepala otak kita ni Allah lah Rabb aku, yakin, tak ada ragu langsung kan. Jadi bila ada itikad fasid, mereka itu untuk itikad bahawasanya berbekas pada mereka itu pada menghanguskan dengan tabiatnya. Jika dia kata bermula demikian tu, seperti satu orang yang memang itikad fasid, dia kata apa? Dia kata berbekas pada menghanguskan dengan tabiat. Api berbekas. Itu bahasa lama lah. Masuk beri bekas ni, dah api, hangus lah. Macam tu lah kalau tengok cara bercakap tu kan. Dengan makna bahawasanya ia menjadikan hangus dengan sendirinya. Jadi duk itikad apa? Api. Api hangus, maka habis lah benda pula kayu, plastik.
Gas pun ada sekali. Habis. Ada orang bercakap macam tu walaupun orang Islam, tapi dia tak ada rujukan sikit pun untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Satu ulama-ulama kita di atas takut kita jadi tergelincir macam ni. Setiap amalan yang kita nak buat tu, dia bagi ajaran macam mana supaya sentiasa dalam keadaan berzikir, tak tauhid Allah Ta'ala, tanzih Allah Ta'ala. Jangan ada kata kita bicara ni bab tabiat atau taklil di atas apa yang kita tengok sekeliling. Kita sekali lagi sebut, kalau tak belajar macam mana, akidah kita sama macam orang kafir, macam akau orang Masami, sama. Yang lapar makan tak? Orang kafir pun lapar makan tak? Tak ada duit cari kerja tak? Orang kafir cari kerja tak? Pergi sebut susah cari duit, orang kafir cari duit tak? Dan orang kafir dia itikad macam mana? Dia memang itikad macam mana dia itikad atas jalan orang dunia, orang yang tak beriman itikad. Dia duduk pegang dengan sabab-sabab dia. Kau tanam pokok elok kata dia. Macam mana boleh tanam ini pokok elok? Wah, macam mana tak elok lu, tengoklah tanah pun macam wah, semua pakai tanah hitam punya Dia kan jawab itu, tak ada langsung sandar ke orang Ta'ala. Ini masalah orang kafir. Masalah dia tak mana? Orang kafir tu hailah dia. Kita orang Islam pun macam orang kafir dari sudut pahaman macam tu. Duk berpegang dengan sabab. Duk berpegang dengan tentang berakidah tu. Sekali lagi sebut, jangan salah faham. Yang bila salah faham tu, bila kata yang boleh jadi masalah dalam akidah ni, kalau itikad. Jadi kalau tak itikad, tak adalah masalah untuk sebut api ni mengangus. Kalau sebut atas jalan proses, memang itu sebab laluan. Tak ada masuk dalam hati api itu untuk mengangus, untuk menjadikan satu. Bahkan letakkan alat tempat alat, makhluk tempat makhluk. Makhluk takkan dia akan ada naik upgrade limit dia menjadi kepada khalik makhluk. Takkan, tidak akan macam tu. Itu kefahaman ketuhanan yang kena jitu kat kita tu. Makhluk takkan boleh duduk tempat ketuhanan sama boleh. Tidak. Ada tempat-tempat kadang ada orang ni jadi gangguan dalam bab ni. Dia mikir tak lagi ada tak? Dia tak ya juga. Dia sampai tu sampai dia mengiktiraf benda yang haram tu sebagai halal. Nanti akan jadi juga di sebaliknya apa dia? Dia mengiktiraf benda haram itu adalah halal. Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Salah tu. Salah. Jadi masalah atas kita bicara tabiat ni, dia tak letakkan di hati i'tiqad berpegang Allah lah yang memang fa'il hakiki, yang buat menghangus, membakar, menghancur, apa seumpama tu. Tapi dengan apa dia buat sebab-sebab, itulah dia i'tiqad. Tu yang kata sama macam orang kafir. Na'udzubillah. Tu saya contoh tadi, kalau kata tanam pokok lah, pokok dia semua elok-elok. Cina memang kalau dia buat kebun, kalah kita punya kebun. Betul ya? Dia punya ikhtiar tu sepatutnya itulah ikhtiar kita. Cuma ikhtiar dia pegang dengan ikhtiar dia i'tikad dengan ikhtiar dia iman dengan ikhtiar dia. Sepatutnya itulah ikhtiar kita. Dan kita ada special lagi, apa dia? Iman. Tahu mana? Semua ini sebab je mah. Kadang-kadang kita pakai tanah bagus punya pun tak elok juga. Pokok pun tak jadi. Lagi mati pula. Kita tak ada kuasa bang. Kita buat saja. Lain semua salah pada Tuhan. Baru iman. Dan jangan tak tahu, kadang-kadang dalam bab macam ni, sampai faham ketuhanan ni, orang kafir kadang lagi faham bab ketuhanan dari segi faham Tuhan, tapi dia tak tahu yang tu ialah Allah. Dia faham ada Tuhan, tapi dia tak boleh isbatkan Allah Ta'ala. Sebab kita tak ajar dia satu hal. Dia tak berpegang di atas usaha ikhtiar yang dia dah buat
Apatah lagi golongan macam ni, saya sebut orang kafir yang proporsional, dia memang kerti, faham sungguh di atas skop dia, bidang kuasa dia, kemampuan dia, apa yang dia boleh buat, dia boleh buat. Dan dia kata itu tugas, yang ni saja saya boleh buat, lebih daripada itu kita serah pada Tuhan. Orang kafir pun kadang lagi bagus pahaman itu. Orang Islam kita, jangan. Saya pernah pergi ziarah orang sakit, pergi hospital, ada orang sakit, koma, aksiden, macam-macam lah. Yang merawat orang Islam kita tu kerana bukan orang kafir. Bukan orang Islam, orang kafir. Tapi cakap dia tu bagus dari sudut dia ada benda yang menerujakan dia, satu. Ada bab yang dia tak berpegang dengan tabiat dan sabab. Dan bila kita minta, ada orang cakap minta supaya doktor tolong selamatkan anak ke, bapak ke, adik-adik ke, mak dia ke, isteri dia ke, anak dia ke, doktor kan kata, you minta tolong wah boleh tolong apa yang wah boleh buat lah. Kadang-kadang doktor Bengali lah, Cina, India, ni saya cerita orang kafir lah ni kan. Kalau Bengali sekalipun, awak suruh saya kasih sembuh lu punya mak, ini bukan saya punya kerja, saya boleh buat rawat saja, saya boleh buat ini saya punya kemahiran. Walaupun saya doktor pakar, saya pun mati juga. Dia boleh cakap itu saya bukan Tuhan boleh buat ini macam. Saya boleh buat apa yang saya boleh buat. Yang lain serah pada Tuhan lah, Tuhan punya kerja. Kalau dia boleh buat lagi baik ni, kita tengok ni pun 50%, 20% macam tu lah, kita boleh bagi tahu. Tapi tentu semua ni bukan saya, Tuhan juga. Orang kafir dia cakap macam tu. Tapi dia tak beriman lah yang boleh buat tu Tuhan tu ialah Allah. Tapi dia punya pahaman ketuhanan tu ada. Orang Islam kita, tolonglah doktor, ini bapak saya. Kalau bapak saya tak ada ni, tulang belakang keluarga, tak tahulah saya nak cari rezeki macam mana. Anak-anak saya kecil-kecil lagi. Yang ni mengadu. Doktor pun dengar. Sabit dia tak reti bercakap macam saya bercakap je. Kalau dia reti bercakap, lu orang Islam ke? Bukan orang Islam punya. Macam talak Tuhan . Wah bukan Tuhan mah, wah doktor mah. Malu. Orang Islam kita ada yang sampai bodoh, memohon kepada atas jalan sabab dan berpegang dengan sabab ni, seolah-olah macam doktor tu Tuhan. Minta betul-betul dengan doktor, tolonglah doktor. Doktor pun akan kata, saya memang akan buat yang terbaik, tapi saya bukan Tuhan. Ni pun kalau ikut kami, dia hanya 50-50. Kalau boleh berjaya, itu adalah satu benda yang pelik dan menakjubkan. Syukurlah pada Tuhan yang memberikan anugerah seumpama itu. Bagus orang kafir. Dengarlah saya sebut pasal saya pernah jumpa kes-kes macam tu. Saya pernah pergi masuk hospital, jumpa ada orang sakit, ada orang macam ni. Bila kita tengok tu, alamak, saya naik malu tengok orang Islam cakap macam tu kan doktor. Orang Islam cakap macam tu, doktor. Tolonglah doktor, saya akan bagi segala-galanya, keluar duit ribu-ribu pun tak apa. Saya sanggup berkorban untuk selamatkan bapak saya ni, macam ni. Doktor, tolonglah buat apa saja untuk bapak saya, pastikan dia selamat. Orang sampai macam tu. Memang kalau ikut tugas doktor, dia buat apa tugas dia lah kan, data prosedur dia. Tapi dia tak profesional, buat kerja secara profesional. Dia pun tahu bidang dia macam mana, dan dia pun tahu dia pernah tersilap, dia pernah berjaya, dia pernah gagal. Ada orang depan mata dia kadang tengok sepatutnya mati tapi hidup, ada sepatutnya hidup tapi mati. Dia tengok benda tu depan mata dia, dia hanya tahu apa yang dia boleh buat aja. Ada yang lain tu semua bukan bidang kuasa dia. Ada yang dia memang yakin sembuh, tengok tak sembuh. Ada benda yang tak sembuh, tengok sembuh. Ada orang sepatutnya kata dia yang ni macam ni, gagal, boleh tahap macam ni, tengok lebih daripada apa yang dia sangka. Yang ni memang betul-betul kata dia miracles, satu benda yang menakjubkan. Yang ni bukan saya punya kerja, bukan ubat-ubatan, ini mesti daripada anugerah Tuhan. Malu kita. Tu tak malu satu hal. Apa masalah kita ni? Pasal kita tak pernah belajar bab ketuhanan, yang sampai makhluk ni, satu saya sebut contoh tu doktor, kadang ubatan, kadang duit, kadang dunia, kadang pengaruh, pangkat. Malu kita, tu saya kata. Malu tu satu hal lah, tapi atas kita bicara, salah besar dalam bab akidah. Orang Islam tak mengaji akidah sampai akidah sama macam orang kafir, bahkan lagi teruk pada orang kafir. Elok. Zaman kita lah ni dia jadi macam tu. Tu yang
Orang Islam zaman lain ni kadang-kadang nama je Islam, tapi apa dia punya Islam tu pun kita tak tahu. Tu saya kata kadang orang Cina pun tak curi duit tokong. Orang Islam boleh curi duit masjid. Tak tahu. Orang Islam, ada orang Islam boleh curi duit masjid. Cina pun tak curi duit tokong. Cina pun tahu dia kata apa? Ambil duit tokong ah. Wah, mau mampu ya. Sui oh. Wah, ambil duit tokong. Wah, sui satu sampai mati oh. Oh, jangan ah. Wah, ini banyak sui oh. Dia pun tahu sui oh. Celaka lah maksudnya. Orang Islam kita dia pancing duit masjid, peti masjid, dia katok, dia pecah, dia ambil apa? Grinder lah, bukan grinder. Hak tebuk dinding tu. Ambil air laut, 4 wheel drive tu, tarik bawah rantai, rebong, lari semua. Mesti raya kurban macam mana? Bawa chainsaw tu, lembu macam mana? Tahan tali, tahan perangkap macam mana? Tak ada sebelah-sebelah lah, chainsaw. Potong-potong orang saudari pergi jual daging. Bayar tu, orang Islam macam tu, pelik kita, gila babi akidah. Janji aku dapat duit. Lembu orang tu hal, sembelih tu. Sembelih boleh tak? Jual. Boleh makan. Pelik orang Islam kita. Apa masalah ni? Orang Islam kita dah tak mengaji. Tak mengaji. Dengar saya sebut, yang tu yang tak mengaji. Yang kita duk mengaji pun ada masalah juga dalam bab-bab tabiat, dalam bab taklil, dalam bab sabab, dalam bab makhluk. Siapa? Kita punya pegangan dengan makhluk ni kuat sangat. Kalau kita tak faham maksud sebenar la ilaha illallah ni, memang akan pegang kuat sangat. Tu saya kata kuat sangat tu macam mana? Kita akan berpegang dengan sabab. Sabab tu kita nampak sabab tu lah. Hati ni tak ada langsung terbuka ke Allah Ta'ala. Tu yang kita susun, ada zikir lepas zuhur, lepas asar, tambahan lah kan. Supaya zikir tu supaya mengingatkan balik apa yang telah kita belajar. Tu pun agak-agak okey tak? Dah okey ke belum? Jadi saya tanya untuk diri saya sendiri lah. Dah okey ke belum? Memang steady ke dengan zikir tu? Kita dah jadi ahli tauhid balik. Boleh rojok balik, refer balik kepada Allah Ta'ala. Boleh ke? Itu pun belum. Tu pun zikir pun ada yang tak zikir tak nak. Ada yang kata zikir ni, zikir lagi orang tua ni banyak pula tu. Lama pula tu. Bila nak habis, tak habis-habis. Dia pun tidur kat zikir. Habis. Memang kadang saya letih, saya tidur kat. Apa saya nak sebut ni? Kita buat macam tu supaya ada reminder, boleh mengingatkan kita supaya matlamat kita nak capai adalah tauhid. Matlamat kita adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Kita mengaji apa pun ni, kita duduk dalam suasana duduk belajar ni, matlamat kita nak dapat adalah tauhid, iman. Amanu wa amilus salihat. Beriman dan amal soleh. Kalau tak boleh dapat tu, masalah. Aktiviti kita buat, gotong royong ke apa, tolong masak orang ni, tolong si kau ni, macam-macam lah. Semua tu mesti lillah, 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 Allah, Allah. Mesti atas tu. Saya sendiri pun mengajar pun kerana Allah, yang mengaji pun kerana Allah, apa kita buat pun kerana Allah, masak pun kerana Allah, makan pun kerana Allah, minum kerana Allah, tidur pun kerana Allah, jogging pun kerana Allah Ta'ala. Bopi jogging tu. Tapi jangan jogging anda mengaji, tak ada. Tu nak kena penampak, nak kena halau balik negeri. Jogging ada, mengaji tak ada. Apa? Kan? Makan ada. Ui. Mengaji tak ada. Oi, jangan eh. Tu apa salah? Demam, sakit. Oi, bantai dengan kitab ya. Oh. Mana? Apa masalah? Tu kadang-kadang salah kan tu. Allah. Atau kita nak faham sini ni, yang ni lah. Istilah satu, dia ada benda susah sikit kan nak faham definisi tabiat, biat lah, apa-apa bahasa-bahasa kampung kita sebut tu. Nak faham ada syarat, ada manik. Contoh dia bagi pun api. Dan satu punya kefahaman ni untuk kita bagi faham, kita reti supaya jangan ada langsung akidah kita ke makhluk. Tapi kalau kita perhati, kita ni memang banyak jatuh hati ke makhluk. Memang macam tu.
Hatta jangan kata makhluk tu api, duit, emas, perak, kerjaan apa. Kita tengok diri kita pun kita tak sedar bahawasanya aku hidup ni Allah yang hidupkan aku. Yang tu pun dah gagal lah. Berarti dengar saya sebut. Kan betul kan? Kita tak rasa Allah jadikan aku. Allah merah khalaq, Allah ni Tuhan aku. Apa Tuhan? Allahu Rabbi. Apa dia? Allah yang bagi hidup aku, Allah bagi nyawa aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku. Yang tu pun kalau dah hidup pada anak iman. Yang tu istilahnya dah isbat wujud Allah Ta'ala, isbatkan Allah ni memang dia ilah, aku ni makhluk dia. Anta khalaqtani wa ana abduka. Kau yang jadikan aku ni hamba-Mu, ya Allah, aku makhluk-Mu. Tak ada apa pada aku ni melainkan Kau yang beri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah tak faham macam tu, maksudnya tak tahu apa. Kosong. Itu yang kata zikir nak hati hadir. Zikir tu nak dapat tu lah. Kalau tidak, nanti walaupun zikir, tapi kita punya fahaman, itikad kita tu apa? Dia akan pergi ke makhluk. Atau istilahnya zat makhluk tu ataupun tabiat yang ada pada makhluk. Apa nak sebut? Nilai yang ada pada satu makhluk. Dia akan jadi macam tu lah. Ada emas perak, ada duit macam mana? Ada tanah 100 hektar. Ada kereta 10 biji. Ada followers 3 juta orang. Kan kita akan terkesan dengan tu. Sepatutnya macam mana? Walaupun orang ikut aku 3 juta orang, macam mana? Pegang aku dengan Allah. Cukup aku dengan Allah. Betul ya. Sembang mulut boleh lah. Kan? Tu, apa jalan dia? Balik la ilallah, ambil faham balik, tauhid balik, zikir balik, lepas tu istighfar balik apa yang salah, mengakulah aku salah, astaghfirullahalazim min kulli dzambin, daripada setiap dosa khati'atin, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mana aku sengaja, aku tak sengaja, aku sedar, aku tak sedar, minta ampun ya Allah, banyaknya silap aku ni, tak ingatmu. Jadi kita nak belajar ni, yang ni adalah antara kesilapan-kesilapan yang ada atas nama ni, khas dalam bab iradah. Cuma kita bila bahas baca kitab ni macam ni lah, dia tentu sikit kan. Ada orang dengar, saya punya pengalaman mengajar pun ada, boring tengok baca kitab. Dia boring sikit lah. Maksudnya apa? Dia punya ada benda nak bahas sana, susah. Padahal nak dapat tauhid tak dapat lagi. Tapi tu bahas. Satu kadang-kadang ada orang yang tak mau bahas lah. Kau cerita tauhid kat aku, bagi aku kenal Allah Ta'ala sudah. Satu kadang-kadang kalau orang yang bukan ahli ilmu, benda-benda macam ni jadi masalah kat dia. Pening tu. Untuk nak dapat tauhid, jadi sepatutnya buat madrasah tauhid aja. Tapi kita taklah macam tu. Nanti kalau semua orang tak tahu benda-benda macam ni, nak baca kitab, kitab tak boleh kan? Nak explore apa yang dalam kitab tu tak boleh kan? Nak ambil faham tu masalah juga. Pasal ada bab-bab yang kena selesaikan bab tu. Pasal antara kita punya kaedah nak faham ni pun ilmu satu, dalam masa yang sama iman satu, dan ilmu ni pun untuk bawa pada iman. Okey, sikitlah dalam bab tu. Jadi kata dia, orang yang i'tiqad fasik ni, dia kata pada api bahawasanya berbekas pada mereka itu pada menghangus dengan tabiat. Saya ada bab saya baca tengok. Yang ni maksud tabiat tu zatnya, zat api tu. Cuma dinama tabiat ni dengan makna bahawasanya ia menjadikan hangus. Ia api tu menjadikan hangus dengan sendirinya, tetapi ketika ada syarat iaitu bersentuh, kena cucuh, sentuh benda yang kita nak kena hangus, nak bakar tu, dan nafi manik iaitu jangan ada basah. Ini contoh api ya. Jadi kita tengok api tak ada pun nak balik-balik tauhid apa, ambil sampah, bakar sampah, boleh pergi bakar sampah, ambil cucuk bakar, main api lah. Bakar bakar budak-budak masuk ke main api. Betul kan? Galik main api kan, bakar cucuk.
Pergi ambil semua daun-daun mana boleh bakar, buah hangus. Budak-budak suka minum api. Dan memang sampai tua pun tak kena gaya main api macam tu. Kau tak main-main macam budak-budak pun, kita tak bakar sampah tu dengan tauhid. Aku cucuh ni api, bukan tabiat api berhangus. Yang mengangus Allah. Tapi jangan pula bodoh aku nak test, aku iman dengan Allah ke, aku beriman dengan api. Hulur kaki masuklah api. Itu bengap. Bukan macam tu. Kaedah nak iman. Iman ni bukan macam tu. Iman ni antara sebab ni ilmu. Apa dia? Ni makhluk. Aku makhluk. Tapi orang Ta'ala jadikan api, sifat dia macam ni, macam ni, macam ni. Dia ada syarat dan manik untuk dia nak boleh berperanan, berfungsi. Syarat dia mesti bersentuh, dia nyala, ada api, nyalaan macam ni. Jangan basah. Nak bagi power lagi, buruh petrol. Alkohol, apa semua benda-benda yang boleh menyebabkan, memarakkan lagi api yang ada tu kan, memudahkan lagi proses pembakaran, tambah pula dengan bantuan oksigen, bubuh pula hidrogen, umpamanya lagi hasil letupan lah apa saya nak sebut ni, yang tu atas jalan sabab. Tapi hati ni macam mana? Ni makhluk. Semua peraturan ni datang daripada Allah. Cuma atas proses dia buat macam ni, yang ni mesti ada syarat dia macam ni, sebab macam ni. Kalau tak rujuk ke Allah, memang kita akan berpegang dengan apa yang tengok je tu lah. Tengok api. Masak ikan, ikan ni dah masak dah. Itu lah, makan ikan. Tak ada pun nak pergi tauhid ke Allah Ta'ala tu. Lepas tu ulama-ulama ajar kat kita, ilmu yang kita belajar ni untuk mengenal Allah Ta'ala. Lepas tu macam mana? Hadirkan hati kita ke Allah Ta'ala dalam setiap apa kita buat. Apa dia? Allah yang jadikan makhluk ni. Tengok cermin pun, Allah yang jadikan aku ni, aku dalam cermin ni. Ya Allah, engkau yang jadikan aku macam ni. Aku ni makhluk engkau ni, ya Allah. Dapat hantu pun tu pada dah. Latih. Walaupun dahaga ni, minum air ni. Ya Allah, engkau yang hilangkan dahaga aku. Tapi jalan nak bagi hilang dahaga, air. Air. Aku kena minum engkau. Kalau ikut yang menghilangkan dahaga aku, bukan engkau, air. Tapi syarat untuk aku bagi Allah nak bagi hilang dahaga ni, aku minum engkau. Engkau masih air. Engkau tak boleh bagi hilangkan dahaga aku. Yang hilangkan dahaga aku, Allah. Aku takkan gadai akidah aku dengan kau, tapi aku kena minum kau. Bismillah, dengan nama Allah aku minum. Minum. Sunnah pula, berdiri pula, duduk pula, tangan kanan pula. Semua tu kena jaga dalam masa yang sama, dengan penuh keadaan kita sedar kepada Allah Ta'ala. Jua dia saja boleh beri mudarat manfaat. Dia saja boleh membuat sesuatu. Makhluk semua di atas ketentuan dia. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak hidup macam tu? Yang tu bahawa istilahnya hidup dengan bertauhid, hidup dengan ilahi, hidup dengan Tuhan. Ilmu kena belajar, kitab kena lalu, tauhid nak bagi hasil. Banyak kerja kita. Dah pandai pula, dah sampai pula kat orang. Masya-Allah. Yasarallahu lana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Hadanallahu ila siratim mustaqim. Baik. Itu saya kata masalah ni dia bagi api tu saya buat pergi ke cerita baja lah, duit lah, pangkat lah. Baja kita tanam pokok. Kita pakai tanah pasir apa, tanah pula tak subur kan. Tanah-tanah mampu. Kalau orang kafir dia kaji buat macam ni, bubuh ni. Tengok elok dia punya. Macam mana dia boleh elok? Sebab dia buat elok. Dan memang dia pegang dengan sebab tu. Baja dia macam ni, tanah dia macam ni, air dia macam ni, benih dia macam ni. Kalau buat macam ni kata dia memang elok. Kita pun buatlah. Betul lalu cakap memang elok ah. Sama akidah dengan dia. Sama akidah dengan dia. Bila tak sama akidah macam ni pula, pokok kita layu habis, mampu habis. Siapa? Tak ada rezeki lah tu, tak hidup. Tapi macam ni, apa dia? Bagus juga macam tu, apa dia? Ada lagi rujuk pada Allah Ta'ala. Allah yang nak bagi hidup. Cuma sebab bodoh, tak berjalan di atas hukum sebab. Bila berjalan atas sebab pula, berpegang pula dengan sebab. Kan masalah kita ni. Yang tu antara kita punya kerenah dan tribulasi kita nak capai tauhid atas muka bumi. Ini ya. Tak dapat susah, dapat susah. Di kita punya cabaran kat situ.
Tak buat sabab tak jadi, bila buat sabab dah pegang kat sabab. Saya nak buat. Yang tu yang kata buat sabab dapat la ilaha illallah. Jadi kena banyak zikir. Memang tak ada jalan lain nak boleh dapat tauhid ni. Dengan belajar saja tak cukup, dengan kertas, dengan pen bukan tak boleh. Memang ada kena belajar macam tu, alat-alat macam tu, tapi antaranya kena berbantu dengan zikir. Banyak mana nak zikir? Kita kena zikir sampai kalau ikut memang tak pernah lupa zikir. Kita patutnya capai dia tahap dia macam tu. Dan zikir pun bukan zikir bodoh-bodoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan macam tu. Dengan keadaan tenang, sedar hati, kenal, faham, reti, dengan merasa takzim, rasa pergantungan diri kita hanya datang daripada Allah, datang dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dengan tu pula ada pula sikap-sikap yang susulan daripada tu. Cakap pun nanti berakhlak, lemah lembut, berhemah macam tu kot bahasanya. Macam ni amalan pun makin baik, ilmu pun makin bagus, tanggungjawab pun makin besar. Contohlah kan, dia pun makin bertanggungjawab, makin macam ni. Itu untuk menunjukkan hati dia makin boleh, baik, betul, tepat macam mana kehendak syariat. Dengar sekali macam senang tak? Cabaran banyak. Atas kita nak faham ni macam ni atas nak nama tabiat, tu yang dia nak cerita belakang ni. Kalau gitu, apa perbezaan antara tabiat dengan yang lepas kita bicara yang terdekat, taklil, apa beza? Tengok dia sebut. Dia dah tolong sebut, kita cuma nak hadamnya sikit. Maka perbezaan antara taklil dan tabiat, tobak tu tabiat Kalau faham macam ni tabiat, faham macam ni nama dia taklil. Bahawasanya taklil itu tiada terhenti atas ada syarat dan manik. Kalau duk ada faham syarat dan manik itu bersalahan tabiat, maka bahawasanya ia terhenti atas demikian itu. Jadi kalau ada duk pandang kepada syarat dan ternafi manik, nama dia tabiat. Kalau ada berlaziman antara sesuatu dengan satu tapi tak pandang, tabiat. Duk kata ada Allah, ada alam. Contohlah, ada api, ada terbakar. Dah api hangus lah. Dia tak pandang pun ada bersentuh, ada ternafi basah, ada api hangus lah. Itu nama dia taklil. Api tak basah ke? Dia duk kira syarat. Adakah syarat dan adakah ternafi manik pada sesuatu? Dia ada pandang situ. Pandang macam tu tabiat. Orang ada iman macam mana? Orang ada iman, la ilaha illallah, aku campak ya Allah yang hangus. Sabab kita atas buat, kita buat sabab lagi betul, tapi hati macam mana? Tawajuh la ilaha illallah. Kalau perhati tu dia tengok, senang ke dapat iman? Satu, kita kalau jumpa guru yang betul-betul faham masalah iman ni, Allah, kita duk belajar dengan dia macam mana nak faham iman tu. Dia pun kata doa untuk saya pun nak kena belajar lagi bab iman. Sampai macam tu kan. Ya Allah, saya pergi India jumpa guru-guru yang macam ni. Kita minta doa kat dia supaya doa untuk kita, dia minta kita doa untuk dia pula. Orang yang kata hati sangat lembut, tak lembut. Dia ajar kita beriman macam mana orang Ta'ala. Dia kata apakah doa kau, tolong kau doa untuk aku, supaya aku pun dapat iman. Ni aku tak nak aku cakap ni, aku ni hanya cakap cerita hikayat dia, tapi tak masuk dalam hati. Kau tolong doa untuk aku pun doa untuk kau supaya kau pun dapat iman. Apa yang aku sampai ni dapat iman. Macam mana iman guru-guru kita, para ulama kita, para awliya kita, engkau dapat, dan kau pun doa supaya aku pun dapat lagi iman. Dia punya perjalanan hidup tu, masya-Allah. Dan kita dapat tengok dia punya keadaan sentiasa zikir. Kerja dia tak tinggal, tanggungjawab dia tak tinggal. Tak pula dengan zikir tu duk pegang tasbih mengayun dalam masjid. Tak.
Tak ada pula duduk tercegat, pegang tasbih, tak ada. Tak ada. Tapi kita boleh tengok dia punya cara tu. Duduk makan pun zikir. Duduk pun zikir. Duduk pun zikir. Dia berjalan pun kita boleh tengok, oh dia ni duduk zikir. Oh. Saya dah lama tak dapat suasana tu, pasal dah lama tak lagi India. Tapi bila duduk mikir, bila jumpa guru ada program Zoom ke apa, teringat balik India. Teringat tu. Pasal kita pernah duduk dengan orang-orang macam tu. Kita tengok, banyak lalai kita ni. Saya sebut saya lah. Saya tak kata orang. Baik, macam mana pun di atas ilmu macam ni. Kalau nak faham ilmu ni susah, tengok. Iman mesti dapat. Apa dia? Walaupun kita minum air, dahaga, macam mana? Ya Allah, kau yang hilangkan dahaga aku. Bismillah. Buat mesti ikut sunnah. Walaupun sunnah tu benda sunat aja. Sembahyang wajib, tak boleh tinggal. Alah, minum tangki tak apa. Janji sembahyang jangan tinggal. Tak. Kita tak diajar macam tu. Tak diajar macam tu. Maksudnya kita seolah-olah sembahyang je ikut Nabi. Minum air ikut babi. Pi gitu. Minum sambil berdiri dengan tangan kiri, dengan menapas dalam air. Tak ada ikut langsung cara Rasulullah ajar. Sedangkan bila ikut Rasulullah tu dia tujuan dia buat apa? Supaya kita buat betul tepat dengan kehendak Allah Ta'ala satu, dan ikut Nabi siapa? Pasal Allah Ta'ala suruh ikut Nabi, dan masih yang sama buat pun macam mana? Supaya dapat tauhid. Rasulullah diajar tu dengan segala adab dan akhlak satu, ikut Rasulullah dengan perbuatan zahir, dan ikut juga Rasulullah dengan perbuatan batin. Apa dia? Tasdik Allah Ta'ala, Allah yang hilangkan dahaga aku, bukan air. Aku minum ni tiru Rasulullah. Bismillah. Dengan nama Allah aku minum. Allah yang bagi aku rezeki air untuk aku minum. Allah yang hilangkan dahaga aku dengan aku minum air. Yang hilangkan dahaga aku Allah kai. Walaupun dengan minum air boleh iman. Kita kadang mengaji tak dapat iman. Zikir pun tak dapat iman. Na'udzubillah. Waktu kata kita ni banyak sangat kekurangan lah. Ya Allah. Atas ilmu nak ambil sini ya, nak beza. Baik. Bermula hasil kita faham daripada demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala berbuat dengan iradahnya dan ikhtiarnya Allah. Jadi setiap berlaku, Allah berbuat dengan kehendak dia, ikhtiar dia. Kita sabar. Buka-buka aircon sejuk, betul tak? Macam mana nak pergi dapat tauhid? Allah yang sejuk aku. Lalu aircon, besi, plastik, elektrik, kipas tu je yang pergi sejuk apa? Allah. Soal, senang nak dapat? Macam mana nak dapat? Zikir. Zikir hati hadir. Kenangkan balik la ilaha illallah. Tak ada yang bersifat uluhiyah melainkan Allah. Allah saja yang boleh bagi mudarat manfaat. Bagi sejuk, bagi panas, siapa? Allah. Buka-buka aircon, sejuk. La ilaha illallah. Itu buat apa? Alhamdulillah. Leganya kena air. Kau bagi aku lega ya Allah. Alhamdulillah. Kau hilangkan kepanasan yang ada kat badan aku. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Yang bagi sejuk kita apa? Syok kita ke Allah. Sejuk tu dapat tu bukan syok sejuknya, bestnya sejuk. Apa syok sejuk? Kadang-kadang sejuk, dah sejuk sangat menggeletar pula. Bukan sejuk, syok sejuk. Syok siapa? Syok Allah yang bagi sejuk. Makan, syok makan. Mana ada syok makan? Makan 2 pinggan, 3 pinggan, sakit perut lagi kenyang sangat. Yang syok apa? Kenal Allah yang bagi kita makan. Makan. Oh, siapa masak ni? Oh, orang Johor masak. Bismillah. Makan. Oh, macam mana? Allah bagi aku rasa sedap. La ilaha illallah. Terima kasih tukang masak ini. Oh, lain kali boleh masak lagi. Terima kasih dong tadi. Contohlah, tak ada pun cakap itu kan. Memang tak ada kan? Ada kan? Tapi nak cerita apa? Perasaan kita tu bila makan tu macam tu. Itu yang ajar makan doa, lepas doa. Yang tu itulah nak bagi peringatan hari-hari lagi. Macam mana pun kena peringat kan? Dah peringat nak buat apa? Dengar saya sebut. Sendiri kena ingat. Yang tu yang kita belajar ni, tauhid ni, yang kita sendiri tahu macam mana proses nak hasilkan iman tu. Kita dah belajar ilmu iman, kita boleh nak praktikkan macam mana nak dapatkan iman. Yang tu yang kata ngaji nak faham
dengan definisi takrif. Lepas tu yang kita nak dapat ni apa? Nak faham Allah buat satu tu dengan iradahnya dan ikhtiarnya, tiada dengan tergagah, bukan dengan terpaksa, seperti barang yang disangkakan dia oleh orang yang telah disesatkan akan dia oleh Allah SWT atas ilmu. Jaga juga, ada orang ada ilmu, dengan ada ilmu bukan dapat tauhid lagi, disesat lagi. Na'udzubillah. Antaranya pasal apa? Pasal dia hanya gaduh dengan ilmu tapi tak gaduh untuk beramal dan dapat iman. Masalah tak? Quran sebut macam mana? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmin. Adakah kamu tak lihat orang yang dia telah jadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia? Fa adallahu Allahu ala ilmin, Allah Taala sesatkan dia dengan ilmu, ada ilmu sesat lagi. Na'udzubillah. Wa khatama ala sam'ihi wa basarihi, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, wa basarihi, wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala lajak mulut ya sebab tu. Asal nak sebut tang kata dengan sebab ilmu pun boleh sesat lagi. Dia lepas tu nak faham apa? Tak ada ilmu macam mana? Jaga dia, jangan duk sangka tak ada ilmu tak sesat. Penat hari tu ngaji, baik kita tak ada ilmu, baik jadi orang bodoh ataupun separuh bodoh ya. Bagus macam ni. Jangan. Satu dah ada ilmu, faham, nak buat apa? Dengan ilmu tu amal. Itu lah. Dan amal tu yang kita amal antaranya kita sebut bab zikir tu. Pasal kita duk baca kitab hari Sabtu tentang adab zikir, kelebihan zikir, hari zikir. Kita duk tambah zikir tu supaya apa? Bukan hanya semata-mata zikir di mulut, tapi apa yang telah kita belajar dan faham tentang tauhid tu, zikir hati. Latih supaya hati hadir. Kalau tak hadir pun, doa dah hadir lah kita baca kitab dulu apa dia. Kalaupun kita zikir hati tak hadir, mudah-mudahan dengan kita tak berhenti zikir dan istiqamah zikir tu, Allah Ta'ala akan limpah kurniakan kat kita. Bila kita bersungguh dalam bab zikir, syarat dia bersungguh apa dia? Allah Ta'ala akan angkatkan hati yang asalnya tak hadir waktu zikir, supaya zikir boleh hati hadir. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan zikir kalau hati hadir, mula hadir dia sampai zikir ghaib daripada selain pada Allah Ta'ala. Hanya ingat Allah Ta'ala bila kita ingat Allah. Bila zikirallah wajilat qulubuhum. Bi zikrillah tatma'innul qulub. Wala zikrullahi akbar. Fazkuruni azkurkum. Ingat je Allah, Allah balas ingat ke dia macam mana? Dia bagi kita sentiasa tauhid yang dia rujuk dia. Nanti yang atas kita bicara, Allah Ta'ala memang dia buat semua dengan iradah dan ikhtiar dia. Baik. Itu memang dia terjemah pada ayat Quran saya baca tadi lah sekali lalu. Jadi ada orang yang telah disesatkan oleh Allah Ta'ala atas ilmu dan telah dicapkan oleh Allah Ta'ala atas hatinya dan juga pendengarannya, dan telah diletakkan atas penglihatannya akan tutupan. Waja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Siapa boleh bagi hidayat selepas Allah Ta'ala? Apa masalah dia ni? Walaupun ada ilmu, apa dia? Dia ilmu kadang-kadang semata-mata ilmu, nak berbangga dengan ilmu, nak bermegah dengan ilmu, tapi dia tak cari matlamat besar dia. Sebenarnya ilmu untuk ke mana? Ilmu untuk iman. Satu orang berjaya bukan orang berilmu. Siapa? Ilal ladzina amanu. Cuma nak ilmu, nak amanu antaranya iman. Apa sebut? Nak iman antaranya ilmu. Kena belajar. Belajar apa? Belajar ilmu iman. Itu lah. Dan masa belajar ilmu iman, kena jaga juga apa dia? Ada musuh kita, lawan kita buat iman, nafsu, syaitan. Jadi kita zikir tu apa? Nak lawan syaitan. Supaya syaitan jangan banyak hadir dalam hati. Satu. Lawan nafsu apa? Nafsu suka relax, nafsu suka tidur, nafsu suka malas, nafsu suka melantak, nafsu tak suka zikir. Bagi zikir. Lawan nafsu. Tapi zikir lah. Kalau masa orang duk zikir tu duk tidur, konon-konon aku berzikir masa mengaji pun, konon-konon aku duk mengaji, tidur, kira-kira aku mengaji lah tu, padahal tak mengaji.
Semua tu nafsu. Semua kena tipu dengan nafsu. Duduk pondok, tak faham ngaji pun. Orang kata macam mana? Duduk pondok bagus duduk pondok duduk sana, sekarang pondok sini. Bagus kita bukannya. Padahal tak mengaji pun, masa kelas mengaji tak mengaji. Masa jogging ada. Tak jadi. Sajalah usik-usik benda-benda tu kan. Masa makan ada. Masa ngaji tak ada. Tapi orang duk puji mengaji, kita pun seronok lah. Tanya apa pun tak tahu, tajwid tak tahu, fiqh tak tahu. Bukan duk ngaji. Tak ada dia ambil faham apa pun. Nak kata ahli tauhid, tak tauhid ke mana pun. Nak kata ahli ibadat apa bodoh banyak benda ni. Baca Quran hukum panjang pendek tak erti, dengung nun sabdu mim sabdu pun langgar. Contohlah kan. Padahal dah belajar lah tu. Amal apa? Ikut siapa? Sikit kasar sikitlah sebut macam tu kan. Baik. Jadi dengan apa disebut tabiat taklil tu satu hal. Kalau kita rasa payah nak kenal pasti mana taklil mana tabiat, senang je sepi iman. Apa dia? Buat saja apa-apa bismillah. Makan bismillah. Macam mana? Allah yang kenyang aku. Dahaga bismillah. Allah bagi hilang dahaga aku. Nak bekerja macam mana? Allah yang berezekikan aku. Usaha kita buat kerja macam mana? Allah yang bagi kederat kat aku. Buat apa-apa urusan, dia tu orang puji, Allah bagi pandai aku. Orang tak nampak kita nampak, orang tak faham kita faham, Allah bagi faham aku. Itu ya, kaedah iman dia senang. Apa dia? Bila-bila pun buat macam mana? Rujuklah orang Taala. Makan pun ingat orang Taala. Minum ingat orang Taala. Kencing berak pun ingat orang Taala. Macam mana? Kencing macam mana? Allah yang hilangkan benda menyakiti dalam badan aku. Berak pun Allah yang menghilangkan benda menyakiti daripada usus aku ni. Kalau tak boleh buang, tak boleh kencing, tak boleh berak, ngelepar kita, tak boleh kencing, tak boleh berak. Jangan kata tak boleh kencing, tak boleh berak. Orang duduk dalam bilik air tak keluar lagi pun, kita nak berak dia tak keluar lagi. Hak tu pun mengelepar lah. Cepatlah. Saya duduk sini depan, duduk tengok hampa punya perangai macam tu kan. Cepatlah. Nak berak ni. Itu boleh berak, cuma bila ayat orang tak keluar lagi lah, duk tahan. Tauhid dia mana? Buang-buang macam mana? Alhamdulillah. Jangan dalam tandas tu dah keluar lah kan. Kalau dalam hati tak apa, puas-puas tu. Syok apa? Allah lega aku dah hilangkan benda menyakiti dalam perut aku. Bila keluar je, lain kali cepat sikit. Tu dakwah nasihat menasihati kan, sikit macam tu. Saya sebut benda keliling kita lah, bukan payah pun. Nak ngaji tauhid ni tak payah tengok cerita wali tak apa. Sikit tu. Tengok benda yang duduk depan kita ni. Tapi rojak tak kat orang Taala. Cerita-cerita wali apa tu kadang-kadang nak tengok perjalanan mereka yang hebat tu kan. Kita hebat apa, hak leken beleng bodoh ni pun tak reti lagi nak rojak kat orang Taala. Air, tengok air, yang ni tak gaduh kena bayar bil. Alhamdulillah, Allah nak mudahkan urusan kita. Duit banyak ni boleh buat pondok, tak ada gaduh bayar dia air bil api dengan ayak. Api tak tahu lagi lah, ayak tu tengok jalan ada dah. Tapi nak dapat terang mana tak tahu lah. Mudah-mudahan orang Taala mudah kita. Amin ya rabbal alamin. Dia bagi urus. Ni. La ilaha illallah. Harap tu pada Allah Taala. Sebab kita buat beli alat pipe macam ni tengok. Bubuh tangki macam ni. Itu memang berjaya pula tu. Macam mana? Alhamdulillah. Pujilah Allah Taala banyak-banyak. Lepas tu buat apa? Zikir la ilaha illallah. Gunakan duit pula untuk kebajikan lain pula. Ini bagi orang masuk lagi. Bagi makan sedap lagi. Contohlah. Tak pergi buta perut pula masak. Bagi kurang pula, bagi puasa pula Isnin Khamis. Contoh. Pasal dah melantak banyak sangat. Contoh kan. Saya ngaji masih ada tutup guru urusan dia macam tu. Dia tengok macam ni. Jamu bagi sedap sikit. Dia tak jamu sedap hari-hari. Dah jamu sedap kan. Dia tengok. Kacau ni macam mana? Kita berhenti lah. Bagi makan kuah dal lah. Makan kuah dal lah. Dal lah. Dal. Muka banyak ya. Sekali kena nasi berani. Dia asuh kita, dia ajar kita macam ni. Dia macam hal tu.
best duduk bawah tok guru yang memang kenal Allah Ta'ala ni, dia best dia tak tu lah. Mudah-mudahan teringat India saya boleh saya ni. Baik. InsyaAllah sambung kita nanti. Kata dia, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. InsyaAllah sambung. Ada soal? Macam mana? Fasid tu maksudnya rosak, tak betul. Dal kan situ kan? Mana tadi? Betul tak? Bukan fasid kok. Fasid maksudnya rosak. I'tiqad tu tak betul, sesat. Macam itulah kalau kasar dia sesat. Fasid tu memang dal. I'tiqad orang tak panggil i'tiqad fasiq. Tak. Fasik dia bab zahir, khuruj anit ta'ah. Fasid i'tiqad. Kalau amal fasik, minum arak, judi, yang tu amal fasik, i'tiqad fasid. Okey, lain? Diletakkan atas penglihatannya akan tutupan. Wa ja'ala Allah wa ja'ala ala basarihi ghishawah kan. Letak tu maksudnya Allah Ta'ala letakkan mata dia walaupun celik tapi dia tak nampak, tutup, dia tak kenal Tuhan, tak boleh dapat tauhid tu. Naudzubillah, kita minta perlindungan semualah macam tu. Betul, kita mengaji ni yang kadang-kadang memang mengaji ni tahap kecekapan untuk faham ilmu kadang tak sama satu, tapi tauhid mesti. Dengar elok, tauhid mesti satu. Saya ngaji kalau arwah patih dia sebut macam mana, tu yang orang mengaji kat dia. Bukan semua orang boleh pandai ngaji nahwu sorab, tak semua. Mengajar pun bukan semua orang boleh mengajar. Tapi siapa nak main mengaji, mari. Ada orang kadang mengaji tak apa boleh, tapi amanah dia best. Nisbah amanah, khidmat dia apa-apa sikit, Allah bagi kita, la ilaha illallah. Nak mengajar tak boleh. Ada orang boleh mengajar, tapi zikir mampu langsung dengar zikir tidur. Dia mengaji tak apa boleh, tapi kalau majlis zikir, naik motor tu, kat pondok tak berhenti zikir lagi, parking motor lu, naik atas madrasah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam perangai orang. Dia tengok ada orang macam tu. Ada orang duduk majlis zikir tidur. Zikir ni tak habis lagi orang tua ni. Macam-macam hal. Jadi tak ada, bagi ada iman tu, bagi nak apa kena Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, apa dia? Muhasabah diri. Apa dia? Kalau kita ada buat benda, ada loklak kat situ, tak betul macam mana sepatutnya dalam perjalanan yang ditunjuk Nabi, buat macam mana? Mengaku je lah silap. Ya Allah, aku ni, Kau lagi tahu hal aku, ya Allah, ampunkanlah aku, tunjukkanlah aku jalan betul, ya Allah, bagilah hidayah aku. Dia mesti macam tu lah. Yang ni istilahnya iktiraf bizambi, mengaku dengan Allah Ta'ala. Mengaku ni tak mengaku dengan makhluk tak apa, tapi mesti dengan Allah Ta'ala sih aku. Ya Allah, aku ni dosa banyak, aku ni mengepet. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ampunkanlah aku, astagfirullah. Mana boleh baca kan? Nak bagi khas-khas suruh hafal apa lagi susah pula. Bagilah aku kasihkan Nabi, selawat kat dia banyak-banyak. Duduk saja selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dia memang kena ada macam tu, ada hati dan perasaan. Khasnya nak sebut ni apa? Macam mana nak dapat tu? Dia kena muhasabah, duduk. Dan masa yang sama, jangan ada benda yang melalaikan. Itu syarat juga sebenarnya. Kalau ada yang melalaikan, walaupun mengaji ni faham dah, angguk dah, okey dah. Bila ada melalaikan, tak mau, tak boleh. Menang satu lagi, menang setan tu. Menang setan tu. Mengaji dah faham, bukan tak faham, bukan tak erti. Tanya, boleh jawab. Contoh, kalau nisbah ilmu apa-apa, boleh bahas, boleh erti. Tapi kehidupan seharian tak menzahirkan tauhid ke ilahi. Na'udzubillah.
Sekali lalu macam itulah. Ibarat tu tutupan, letakkan tutupan atas penglihatan. Lain? Mudah Allah mudah kita. Dia atas amalan mudah beriman ni macam mana? Tengok je makanan, Allah bagi rezeki aku. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, kau berkatilah apa yang telah kau beri kepada kami ni. Apa yang dia makan? Alhamdulillah. Puji ni untuk Allah je. Siapa? Dia atau amanah, dia bagi makan kami, dia bagi rezeki kami, dia bagi kenyang kami. Jadikan makanan ni ya Allah kekuatan untuk jasad kami ni makin taat padamu, zikir kamu, tauhid kamu. Bagi aku boleh ingat kamu, sedar padamu, buka hati aku padamu, sentiasa cari jalan untuk cari redha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Cakap Melayu tak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.